Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Kami menunggu dengan ini mencadangkan satu usul yang dikeluarkan di bawah Peraturan Tetap 2061 seperti yang berikut. Bahawa Dewan Yang Mulia ini meminta kerajaan negeri memperketatkan urus takbir korporat bagi semua syarikat-syarikat, badan-badan berkanun dan agensi-agensi kerajaan negeri supaya ianya ditapir dengan amalan korporat berdasarkan prinsip keupayaan, beramanah dan ketulusan. Puan Timbalan Speaker, tujuan saya membawa usul ini adalah untuk meminta Dewan Yang Mulia meluluskan pengesahan saya untuk memperketatkan dan memperkasarkan urus takbir korporat untuk semua GLC, agensi kerajaan dan badan-badan berkanun di bawah syarikat di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Menurut Warta Syarikat Kerajaan PU-A 443, terdapat 24 anak-anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor dan 49 buah subsidiari agensi Kerajaan Negeri Selangor. Ini menjadikan terdapat sejumlah 73 buah syarikat subsidiari Kerajaan Negeri Selangor. Syarikat-syarikat ini sama ada besar atau kecil telah dianggap pada masa dahulu oleh Kerajaan Negeri Barisan Nasional sebagai mesin ATM, mesin ATM untuk mendapatkan wang bagi perbelanjaan peribadi. Adalah menjadi hasrat kami menunggu supaya peristiwa ini tidak berulang lagi, dan untuk mengelakkan peristiwa ini daripada berlaku dan juga untuk mengelakkan kebincangan-kebincangan yang ditimbulkan oleh usul-usul yang dibahaskan tadi, iaitu usul bermula dengan usul nombor 12 hingga ke usul nombor 19, maka saya rasa kita perlu membawa perkara ini sebagai satu usul untuk diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Puan Timbalan Speaker, urus takbir korporat di kalangan GLC Kerajaan Selangor perlu diperketatkan. Kita perlu mengubah struktur ataupun kita berbalik kepada perkara-perkara asas. Sebenarnya mengikut laporan dan pandangan yang kami terima daripada Jabatan Audit Selangor, masih terdapat banyak masalah di dalam syarikat-syarikat GLC ini yang belum lagi mengikut peraturan-peraturan dan perkeliling-perkeliling yang telah ditetapkan sebelum ini. Pertama sekali, kerajaan negeri perlu memastikan bahawa setiap syarikat yang untung membayar dividen setiap tahun kepada kerajaan negeri. Namun jika jika kita ikut perkeliling perbendaharaan bilangan 11 tahun 1993 yang menetapkan tasa dan garis bantuan mengenai bayaran dividen oleh syarikat kerajaan, jika perkeliling ini dipatuhi, maka setiap satu GLC di negeri Selangor ini perlulah membayar dividen sekurang-kurangnya 10% setahun sebagai pulangan modal kepada kerajaan. Dan saya ingin mengesa kerajaan supaya membuat satu pemeriksaan yang menyeluruh terhadap semua syarikat ini, sama ada mereka telah membayar dividen kepada kerajaan negeri atau tidak. Dan jika tidak, apakah sebab-sebabnya dan bagaimana kerajaan dapat menyusun semula syarikat-syarikat ini supaya ia dapat beruntung dan membayar dividen kepada kerajaan negeri. Puan Timbalan Speaker, yang kedua yang ingin saya sampaikan ialah kerajaan negeri perlu memastikan semua syarikat mematuhi peraturan-peraturan kerajaan negeri serta mematuhi amalan terbaik Tapir Urus Korporat Malaysia, iaitu satu, memastikan GLC membayar bonus mengikut tasa yang ditetapkan di bawah PP bilangan 10/tahun 1993, dan pembayaran mesti mendapat kelulusan pihak lembaga pengarah dan pihak berkuasa negeri ataupun MMKN. Yang kedua, memastikan setiap anak syarikat tahu dan melaksanakan perkeliling berbendaharaan PP bilangan 9 1993, 10/1993, 11/1993 dan 12/1993 berkenaan dengan pengurusan pinjaman. Yang ketiga, memastikan seorang ketua eksekutif tidak menjadi ahli lembaga pengarah kepada terlalu banyak syarikat, sedangkan peraturan hanya membenarkan 3 anak syarikat subsidiari saja. Keempat, memastikan jawatan kuasa audit dan pemeriksaan ditubuhkan seperti apa yang dikehendaki oleh perkeliling perbendaharaan bilangan 9/1993. Salah satu contoh yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ulu Kelang tadi ialah tentang allowance tanda tangan cek yang begitu dahsyat dan begitu tinggi. Untuk pengaturan Dewan, audit telah mendapati bahawa allowance tanda tangan cek adalah RM500 sebulan bagi pengurusi PKNS Infra Berhad,
dan RM400 sebulan bagi ahli lembaga bagi tahun 2006 hingga tahun 2008. Dan ini adalah satu penemuan audit yang cukup menghairankan. Saya berasa lega bahawa amalan ini telah diberhentikan, tetapi kita juga perlu menyemak dengan menyeluruh tentang apa-apa bentuk kelakuan atau salah laku yang tidak dibenarkan oleh berkeliling-berkeliling perbendaharaan yang saya nyatakan tadi. Tuan Speaker, yang ketiga, kerajaan negeri perlu memastikan bahawa syarikat lebih fokus kepada kos operasi syarikat dan tidak terlalu banyak kepada perbelanjaan sosial dan perbelanjaan lain yang tidak berkaitan dengan operasi, kerana ini boleh menjejaskan keuntungan syarikat. Selain itu, kerajaan negeri telah mendedarkan bahawa terdapat 7 anak syarikat di bawah kerajaan negeri telah menunggak hutang cukai tanah jumlahnya lebih daripada RM100 juta dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Kerajaan juga perlulah menuntut balik hutang ini dalam seberapa cepat yang mungkin. Saya juga ingin menyentuh tentang peranan yang dimainkan oleh Pemadanan Menteri Besar Berhad atau MBI, Menteri Besar Incorporated. Dan saya difahamkan bahawa MBI telah memainkan peranan yang penting dalam penguasaan sumber ekonomi negeri melalui GLC. Menurut laporan Star bertarikh 3 November tahun 2009, MBI telah menjadi sayap pelaburan kerajaan negeri Selangor setelah disusun semula pada awal tahun 2009. Hampir semua syarikat GLC Selangor telah diletakkan di bawah MBI, termasuklah Kumpulan Darul Ihsan Berhad, Pemodenan Negeri Selangor Berhad, MSNS Holding, Pusat Pelaburan Selangor Berhad SSIC, Kumpulan Semester Sdn Berhad, Rangkaian Mesra Sdn Berhad, Pendidikan Industri Yayasan Selangor Berhad, Kelab Golf Bukit Beruntung dan Tourism Selangor Berhad Sdn Berhad. Menurut laporan Ketua Audit Negara, pelaburan kerajaan negeri Selangor pada tahun 2008 telah bertambah sebanyak RM80.72 juta. Antaranya pelaburan Am telah bertambah sebanyak RM59.5 juta, khususnya di Kelab Golf Bukit Beruntung iaitu RM55 juta, Kumpulan Semester sebanyak RM2.5 juta dan Rantaian Mesra Sdn Berhad iaitu sebanyak RM2 juta. Dan dalam pelaburan di Kelab Golf Bukit Beruntung, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor telah mengalihkan saham kepada MBI dengan harga RM55 juta sebagai pampasan sebagian daripada pinjaman. Dan rasuah dan politik wang mestilah dipanderas dan diperangi dalam setiap GLC. Pegangan terhadap prinsip agama, akhlak dan etika memainkan peranan yang sangat penting dalam membentung masalah-masalah yang berkaitan. Antara masalah prinsip dan etika yang timbul dari amalan perniagaan yang wajib diberikan perhatian sepenuhnya adalah seperti apa yang saya nyatakan tadi. 4. Tuan Speaker, kita juga perlu memastikan setiap syarikat dipandu dan dipimpin supaya core business tidak bertindih. Dengan itu adalah disyorkan supaya kerajaan melantik sekurang-kurangnya seorang ahli ESCO atau ADUN menjadi ahli lembaga pengarah bagi setiap GLC. Ini bukan kerana ADUN atau ESCO hentaklah sangat dapat allowance itu, tetapi semata-mata untuk memastikan operasi syarikat-syarikat ini dijalankan berdasarkan konsep merayakan ekonomi Selangor dan dijalankan berdasarkan skala keputusan yang telah dibuat oleh Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker, bagi mengelakkan pertempuran kepentingan seperti terlalu cenderung ke arah mendapat habuan atau manfaat sebagai ahli lembaga pengarah, saya berpendapat satu peraturan hendaklah ditetapkan oleh kerajaan bagi menghadkan penerimaan allowance atau manfaat bagi sesiapa bagi mana-mana ADUN atau ESCO yang dilantik menjadi ahli lembaga pengarah di dalam GLC ini. Tuan Speaker, bagi mengelakkan conflict of interest dengan izin, maka saya juga meminta supaya JPK Abbas, semua ahli JPK Abbas ini tidak perlulah dilantik sebagai ahli lembaga kepada syarikat-syarikat GLC ini, tetapi sebagai satu bentuk pemantauan. Saya meminta kerajaan negeri mempertimbangkan cadangan daripada saya di mana pelantikan mana-mana individu ke dalam jawatan-jawatan senior dan lembaga pengarah ini perlulah disaring dan dipantau oleh JPK Abbas supaya satu bentuk kita dapat memelihara satu bentuk ketelusan dalam melantik mereka ke dalam syarikat-syarikat GLC ini. Untuk itu saya minta supaya usul ini disokong. Terima kasih.